Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Hari ini kita sambung balik subtopik kita 4.4 iaitu persenyawaan dan kehamilan. Kalau minggu lepas saya dah terangkan tentang persenyawaan, so hari ini kita sambung kita punya subtopik iaitu saya akan terangkan pula tentang kehamilan. Bagaimana kehamilan boleh berlaku? So, minggu lepas kita tengok proses persenyawaan berlaku. Proses persenyawaan berlaku bila ada sperma dan sperma berada dalam badan perempuan, masuk melalui faraj perempuan, dan sperma tadi dia akan bergerak, berenang mencari ovum yang berada dalam fallopian. Bila ovum tadi bertemu dengan sperma, akan berlaku proses persenyawaan. Sperma tadi akan cuba menembusi lapisan luar ovum untuk proses persenyawaan ini, dan apabila sperma berjaya memasuki ovum, zygote akan terbentuk apabila nukleus sperma bergabung dengan nukleus ovum. Zygote ini membentuk dan akan bergerak dan akan menempel di uterus, bergerak dan menempel ke dinding uterus untuk membentuk embryo. Di sini bermulalah fasa-fasa bagi proses kehamilan. So kita tengok fasa-fasa yang ada dalam proses kehamilan. Perkembangan yang kita boleh lihat, untuk perkembangan kehamilan, embrio tadi akan bertukar daripada embrio, pasalnya embrio, fetus, dan seterusnya bila lahir kita akan panggil dia sebagai bayi. Kita tengok pada fasa yang pertama. Fasa yang pertama iaitu pada minggu 1 hingga 4, tangan dan kaki mula terbentuk, embrio mempunyai ekor yang panjang. Pada minggu 1 hingga 4, besar embrio adalah sebesar ini. Ini lebih kurang kalau seorang ibu tu dia mengandung sebulan. Seterusnya, pada minggu 7 hingga 9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Embrio terus membesar. Apa yang boleh dilihat bila kita scan, pergi jumpa doktor, di scan akan nampak hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Dan seterusnya, embrio tadi akan terus membesar. Pada minggu 10 hingga 19, embrio akan kelihatan seperti bayi. Embrio kini dipanggil sebagai fetus. Apabila embrio kelihatan seperti bayi, kita akan panggil dia sebagai fetus. Kita tidak panggil lagi dia sebagai embrio. Seterusnya, pada minggu 20 hingga 37, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Kat sini dah nampak macam bentuk bayi, tapi kerana dia fetus ni masih berada dalam uterus, kita masih panggil dia sebagai fetus. Seterusnya, fetus tadi akan terus membesar. Pada minggu 38 hingga 40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah servis. Pada minggu 38 hingga 40, kepala fetus akan berpusing ke bawah, iaitu ke arah servis. Supaya apa? Untuk memudahkan proses kehamilan. Dinding berotot uterus mengecut dengan kuat. Amnion pecah dan berdalih amnion dibebaskan. Apabila sampai tanda kehamilan, amnion pecah. Amnion ni adalah air ketuban. Air ketuban, sarung yang mengandungi air ketuban akan pecah dan dibebaskan. So semasa ini fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj, maksudnya berlaku proses kelahiran. Yang seterusnya, kita tengok yang seterusnya, bahagian-bahagian
yang perlu awak tahu untuk bayi itu, semasa bayi itu berada di dalam uterus. Okey. Ini bahagian-bahagian ni. Okey, dalam uterus kita ada yang pertama adalah plasenta. Plasenta ni apa? Kalau bahasa mudah, bahasa Melayu atau plasenta ni kalau istilah sains, tapi kalau bahasa yang biasa mak awak cakap, ini adalah uri. Terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Okey, tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan humor antara darah ibu dan darah fetus. Okey, kat sini adalah tempat pertukaran, maksudnya oksigen, karbon dioksida, apa yang bahan humor yang ada pada bayi ni akan ditukarkan di sini. So, juga ada tali pusat, tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta. Terdapat salur darah di dalam tiub untuk mengangkut darah kepada dari ibu kepada fetus. Salur darah ini adalah tali pusat. Dinding uterus terdiri daripada dinding berotot tempat embrio menempel dan berkembang. Amnion membran yang membentuk punggi dan mengandungi bendalih. Fetus, embrio membesar menjadi fetus. Ini adalah fetus. Bendalih amnion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Ini adalah amnion. Amnion ni adalah sarung bagi air ketuban. Air ketuban ni adalah bendalih amnion. Maksudnya bayi fetus yang berada dalam uterus dilindungi daripada gegaran, kerana apa? Dia macam terapung-terapung di dalam air. Ia macam orang kata cushion lah. Kat sini dia bertindak sebagai cushion. Okey. Seterusnya, ini adalah gambar fasa demi fasa yang saya terangkan tadi. Okey, ini minggu 1 hingga 4, minggu 7 hingga 9, minggu 10 hingga 19, minggu 20 hingga ke 27 dan last sekali minggu 38 hingga 40. Ini fasa yang berlaku bagi seorang ibu sepanjang kehamilan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 fasa. So, awak juga boleh scan kat sini video perkembangan embrio, scan QR code ni. Ini ada dalam buku teks awak muka surat 10999. Okey, dan seterusnya ini yang lebih jelas. Okey, kedudukan fetus yang berada dalam uterus ibu. Okey, kepalanya akan berada di bawah bila sampai minggu 38 hingga 40 untuk persediaan bagi kehamilan. Okey, dan ini adalah struktur-struktur yang berada di dalam semasa kehamilan seorang ibu. Inilah struktur-strukturnya. Perlu ada plasenta, tali pusat, dinding uterus, amnion, fetus dan juga bendalih amnion. Yang mana tadi saya dah terangkan fungsi-fungsi bagi setiap struktur yang ada. Okey. Okey, so kita dah habis tajuk kehamilan. Maksudnya saya dah rangkukan untuk tajuk 4.4 iaitu persenyawaan dan kehamilan. Jadi untuk hari ini saya akan bagi tugasan. Sila jawab tugasan di link tugasan yang diberikan. Dan semasa menjawab tugasan, sila tulis nama sebenar sebagai bukti kehadiran kelas pada hari ini. Okey, so kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bye-bye.